خبير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama sekali lagi kita sentiasa mulakan dengan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bangkit semula daripada mati sekejap tadi kan, kita dapat bangkit semula, kita dapat menghirup udara segar, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat kalau yang dah berkahwin, kita dah ada keluarga. Allahu akbar, banyak nikmat Allah yang patutnya kita mulakan dengan kesyukuran. Kita rasa macam sangat macam grateful, right? Sebab itulah permulaan yang terbaik untuk kita lakukan dengan mengingati segala nikmatnya, right? Jangan bangun dengan penuh dengan stres tu, like, sebab semalam tidur pun stres, lepas tu mimpi pula stres, bangun pagi stres. Jangan. Bila bangun pagi kita mulakan dengan nikmat. Kita bersyukur sangat dapat melihat ni kan, dapat menghembuskan ataupun dapat menghirup udara ni, kita dapat melihat anak-anak kita ni, like, semua benda ni. Jadi kita mulakan hari kita dengan semangat kita, right? Dan apa kata kita mulakan juga dengan satu benda yang sangat baik, iaitu beristighfar. Kita bangun je kita beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 dengan sebanyak-banyak yang mungkin. Kalau boleh kita tetapkanlah 100 ke 200 ke macam tu, alright, kita buat. Jadi itu saya bagi kesempatan kepada adik-beradik yang ada kat sini untuk melakukan benda tu dengan macam mana? Tekan love tu kan, sambil tekan love, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. So boleh je kita buat menggunakan setiap masa yang ada untuk kita sentiasa mengingati. Dalam keadaan-keadaan macam ni, itulah satu benda yang saya rasa sangat penting untuk kita, untuk mengingati balik
betapa Allah ni dekat dengan kita, banyak nikmat yang Allah bagi dalam keadaan-keadaan yang teruk pada orang tu kita rasa tak, oh I'm on like dengan penuh nikmat yang Allah bagi, right? Jadi kita nak tengok siapa adik-beradik kita yang ada kat sini pada hari ini, insya-Allah. Kita ada Mariam Z, dia cakap selamat pagi AA, selamat pagi, dia cakap alhamdulillah. Kita ada juga assalamualaikum semua, Mariam cakap assalamualaikum. Ida, Kak Ida NZ assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi semua. Kita ada Syamir, 2 hari tak kelihatan Syamir, mungkin sibuk dengan dia punya apa review makan dia tu kan, alhamdulillah. Okey, Syamir dia cakap apa, assalamualaikum AA dan juga semua AB. AB maksudnya adik-beradik. Jadi dalam grup kita ni kita memang adik-beradik. Sama-sama kita semua dia adik-beradik, mudah-mudahan brother and sisters lah. Alright, dan kita juga ada Syahidah Usman, assalamualaikum. Cantik view belakang. Iyalah, ni belakang dekat ni, dekat tak tahulah, alih-alih ada tasik kat belakang kan, aku pun tak tahu, jadi tak kisahlah. Ni sebenarnya dalam rumah aku pun ada pokok-pokok apa tu semua kan. Alright, kita juga Mariam Ibrahim, assalamualaikum AA dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang datang awal ni, kita bagi tepukan. Alright, kita bagi tepukan gemuruh kepada anda supaya anda dapat apa tu, satu semangat satu tepukan. Kita nak bagi tepukan ni dengan penuh mudah-mudahan dapat dengar tepukan ni macam mana aku nak buat lagi kuat sikit ni. Mungkin macam ni kot. Kita cuba tengok saya nak tepuk lagi. Okey, itu dia. Alright, dan juga kita nak bagi BJ Horn. Alright, kita juga ada Hayati Yaya kat sini. Assalamualaikum. Macam mana keadaan tempat anda? Tempat saya ni alhamdulillah cerah, tak adalah apa-apa, cerah dan ada matahari tu diterbit sikit, dia tengok sikit kan. Taklah sangat macam panas ke apa, tapi satu keadaan yang best yang best sekali, right? Okey, kita juga ada kat sini Hayati, assalamualaikum. Dan kita ada Zul Apple, assalamualaikum. Selamat pagi abang-abu yang macho, right? Kerana menggunakan perkataan macho, jadi anda akan dapat DJ Horn. Kita bagi DJ Horn untuk mereka yang cakap saya macho. Kita bagi dia sekali lagi. Kita bagi DJ Horn kerana menggunakan perkataan-perkataan yang boleh awak dapat sokongan, tepukan, sorakan semua ni. Gunakan benda-benda ni. Jangan lepaskan peluang-peluang ni. Cuaca cantik hari ni Syida dekat. Syida kat mana Syida tu? Cuaca cantik. Ada tak tempat-tempat lain dan macam mana keadaan di tempat anda? Alright. So saya nak juga tanya benda tu, dan hari ini juga dalam Euro 2020, dan Euro ni bola lah bagi yang tak tahu, Euro 2020 ni bola, dan pasukan Portugal telah pun mengalami kekalahan. Mereka ni adalah juara bertahan, maksudnya mereka telah menjuarai pertandingan ni pada yang lepas. Jadi mereka tewas pada Belgium. Sebab tu dalam kehidupan ni pun kadang-kadang mungkin orang tak meletakkan harapan pada satu tim ataupun satu orang yang mungkin nampak macam tak best. Tapi ingat, kalau kita terus usaha, kita terus lakukan, kita boleh juga mencapai kejayaan-kejayaan yang orang tak boleh fikirkan. Jadi itulah yang berlaku. Belgium menumpaskan mereka dengan 1-0. Dan juga satu lagi pasukan yang masuk adalah Czech. Saya ingat Czech lah yang masuk. Jadi kita dah ada 4 tim yang telah pun masuk, dan tinggal lagi 4 tim, dan tim abang-abu Jerman. Jerman belum lagi masuk. Alright, kat sini cuaca cerah alhamdulillah. Hayati kat mana tu? Syida dekat Bukit Mertajam. Bukit Mertajam ni dekat Penang. Alright, so kita ada orang Penang. Saya kalau cakap Penang, satu benda je yang saya ingat, awak semua mesti tahu apa yang saya akan ingat bila kita cakap Penang. Penang je ingat apa? Makan lah babe. Penang is the food heaven. Saya dah buat ni daripada dulu lah kan. Saya tengok tempat makan ni, pada saya lah, mungkin setiap orang ni berbeza dia punya taste dia. Saya ni kalau makan ni, tempat yang paling saya cakap top lah, nombor 1 lah. Tak kisahlah dia warung ke, dia kedai ke, mana-mana makan pun dia macam best. Tempat tu Penang lah, Pulau Pinang. Penang dia punya makan memang kita rasa terbaik lah. Kedua adalah Singapura. Ni saya tak bohong. Right? Kedua tempat yang paling best saya pernah makan lah. Ni bab kari, bab mamak yang makan lah kan. So saya suka Singapura sebab Singapura pun memang dia punya food, dari segi food tu Singapura pada saya dia nombor 2 lah. Ketiga barulah tempat lain. KL tu kena cari tempat yang betul baru you dapat benda yang betul. Itulah antara tempat yang saya
Rasalah pada saya lah. Mungkin kau orang apa pandangan kau orang? Tempat mana awak rasa makanan, kalau ni memang explore makan ni, tempat mana yang awak rasa makanan dia macam best lah untuk awak? Ada tak? Ada tak tempat? Kita bukan tanya apa jenis makan tau, tapi saya tanya it's like macam a food heaven. Awak pergi sana awak macam rasa tempat ni memang best lah. Kalau macam tu tempat mana? Tempat dekat mana? Negeri mana? Kalau boleh negeri mana ke, bolehlah cerita kan. Mestilah kau orang kalau negeri kau Singapura, kau cakap Singapura. Kalau Penang, kau cakap Penang. Kalau cakap KL, KL kan. Tapi saya nak macam secara jujur, ada tak? Ada tak kau orang punya tempat favourite makan kau? Right, macam saya cerita betul memang Penang. Saya kadang-kadang dululah masa sebelum PKP ni kan, saya banyak pergi Penang, mana-mana tu kan. Setiap kali saya turun Penang, saya ada satu abang Rozmi nama dia. Abang Rozmi ni akan datang airport. Kan, bila saya turun je, pergi je ke Penang, dia akan datang airport. Tak kira pagi ke malam ke petang ke, dia akan datang. Dan tempat pertama kita pergi, tak kisah tau. Kadang-kadang saya pergi malam kan, pukul 10 lebih 11, first kali kita pergi tempat makan. Kita akan pergi kedai nasi kandar. Kita nak makan nasi kandar tu, baru kita pergi cari hotel ke apa tempat-tempat yang saya nak pergilah. So itu memang saya tahu. Sama juga masa nak balik kan. Kita nak balik je, dia nak hantar pergi airport, kita akan singgah makan nasi kandar dulu, baru kita gerak. So dalam masa tu juga dia ada satu lagi klien. Dia ni satu abang yang lama lah, best lah. Saya macam kalau pergi Penang, saya ada apa pun saya tak perlu risau, sebab Abang Rozmi ni akan ada untuk bawa saya ke mana-mana dalam perjalanan. Ada sekali tu kita orang berjalan lebih kurang seminggu sebab saya ada program satu Kedah tu saya kena buat macam program kat utara lah kan. So dia dengan saya memang kita dalam seminggu kita bergerak dan macam pergi sana pergi sini, tidur dalam kereta sebab malam sangat, apa tu semualah. Tu kenangan dengan Abang Rozmi yang memang best sekali. Dan dia yang cakap juga ada satu grup daripada Penang, daripada KL. Diorang ni quite well to do dan diorang selalunya akan dapatkan private jet untuk diorang sampai Penang. Sampai je Penang, dia ni lah yang akan jaga diorang, bawa terus pergi makan. Diorang pergi makan, lepas tu diorang balik. Kan, nampak tak? Penang tu kenapa dia panggil dia heaven? Orang datang kat sana bukan apa, untuk nak makan pun ada. Sanggup pula naik flight, jet. Bukan flight tau, jet tau. Private jet naik, turun, pergi makan, lepas tu balik. Allahu Akbar. Itulah Penang. Alright, kita ada siapa ni? Buat Bukit Wartajam, nasi kandar ori best di Penang. Hello, aku berbual banyak ni, sikit pun korang tak jawab. Sikit pun tak cakap, tak jawab soalan aku. Tempat mana korang nak makan yang paling best ni? Sambil tu saya kan dah cakap tekan banyak love tu. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Bagi adik-adik yang bukan Muslim, aku kaya. Cakap babe, cakap benda-benda tu. Alright, Abang Abu kurang jelas. Sekarang jelas tak? Kurang jelas Boleh ke jelas ke sekarang? Jelas tak? Saya nak dengar kat tempat saya sendiri ni. Jelas tak? Jelas ke? Dengar? Saya rasa dengar ni sekarang. Okay, jelas Alright, thank you untuk ingatkan. Kadang-kadang yelah benda tu macam dia terputus, whatever and everything. Okay, saya rasa jelas lah Okay, now better. Okay, good. Alright, thank you. Okay, good. Yes, jelas. Okay, sambil kita nak bincangkan pada hari ini, ada topik yang menarik, right? Sebab saya faham sangat dalam keadaan situasi setiap orang dalam keadaan tertekan disebabkan keadaan, right? Keadaan kesihatan, keadaan kewangan, banyak benda yang dalam satu keadaan negatif. Dan fasa-fasa ni sebenarnya ramai orang memerlukan satu sokongan mental, sokongan emosi, sokongan kewangan, sokongan macam-macam sokongan. Jadi Abang Abu hari ni 9.30 nanti dalam segmen ilmu nanti, insya-Allah kita akan ceritakan satu topik yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita jadikan dia sebagai satu inti dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa dalam keadaan bersemangat, alright, dalam ketika ini. Sebab apa?
walaupun apa sedang berlaku ketika ini, satu benda kalau kita boleh lakukan dalam diri kita ni, kita boleh dapat balik semangat tu dan kita boleh meneruskan kehidupan dengan lebih cemerlang, alright? Tapi sebelum tu tekanlah banyak-banyak dan juga tekan share kepada kawan-kawan anda, tag rakan-rakan anda untuk mereka sama-sama datang. 9.30 semua dah ada, dah kumpul. Sekarang ni peluang untuk anda tanya Abang Abu soalan, kita share awak punya pandangan, pendapat, nulis apa sajalah. Dan hari ni kita sedang cerita-cerita santai-santai mengenai apa ni, makan tempat mana paling best. Dan Abang Abu dah cerita panjang lebar, aku ni memang minat sangat dekat Penang, dan satu benda yang paling aku minat ialah nasi kandar lah, tak ada benda lain lah. Penang ni kalau aku makan nasi kandar. Tapi saya ni bukan orang yang macam suka explore makan. Tapi kalau orang rumah saya kan, isteri saya dia memang suka explore, dia boleh makan banyak benda. Dengan anak-anak saya pun boleh makan. Tapi saya ni kari je lah. Tu je lah yang aku tahu kan. Tapi apa-apa pun. Okey, dah dengar tadi kurang jelas kan, dah okey. Okey, thank you Syahidah Osman untuk remind saya, sebab itulah sebabnya kena ada kan respon, kena komen. Alright, masih belum ada lagi yang tak jawab. Okey, saya nak tanya benda yang lebih santai. Alright, kalau tak nak jawab benda tu lebih santai, saya tunggu sekejap tengok, mungkin sebab apa yang saya sampaikan ni hanya sampai selepas 30 second baru sampai kat situ kan. Dia punya lagging daripada live ni selalunya macam tu. Saya suka laksa Penang Alright, laksa Penang. Tapi saya dengar lah ni, saya tak tahulah ni betul ke tak betul. Saya dengar laksa Johor ni dia lagi macam famous. Kan orang lagi suka laksa Johor. Dia cakap laksa Johor ni dia macam top in the world. Betul ke? Saya nak tanya ni. Siapa yang peminat laksa ni? Okey, Nur Syahidah dia cakap Assalamualaikum AA, dan AA yang handsome. Alright, itu dia. Kita bagi tepukan. Alright, tak dengar pula tepukan ni. Kita dengar tepukan ni tak ada pula Besar dah jadi. Okey. Alright, okey. Kita dengar tepukan. Alright, jadi betul ke laksa Johor tu lagi sedap daripada laksa Penang? Lepas tu saya dengar laksa Sarawak pun ada dia punya keunikan. Aku tak tahulah Bib. Alright, sebab saya bukan peminat laksa. Jadi saya tak tahu sangat. Alright, Mimi Haniza Jafar. Saya paling suka balik Muar. Banyak makanan sedap di Muar. Okey, Muar saya pernah rasa dia punya asam pedas Muar ni saya rasa asam pedas dia dengan Melaka tu asam pedas quite kata orang tu favourite lah. Tu saya punya ni lah. Assalamualaikum yang mana dan semua. Alright, okey, kita bagi tepukan kepada Aslina juga kat sini. Asam pedas semua, nampak? Asam pedas semua. Okey, Mi Bandung Mi Bandung pun satu tempat yang best dekat Muar Alright, okey. Okey Aslina, tak apa, kita bagi DJ Horn kepada Aslina. Alright. Okey, so laksa Penang, laksa Johor, laksa Sarawak Okey. Alright, fine. Okey, itu mungkin apa yang awak suka. Saya ni kau bagi laksa ke apa, aku tak makan sebab aku ni geti makan nasi mamak je. Dia mesti ada kari apa tu semua. Alright. Okey, Muhammad Faizul, apa jadi dengan kau? Okey tak? Semua okey sebab semalam kau tak ada dalam kelas. Alright, kita buat benda ni macam kelas Alright, I hope everything is okay. Semalam baru lepas makan lah. Mami saya buatlah amin. Apa yang kau makan? Cakap lah. Laksa apa? Laksa Johor ke? Laksa Penang ke? Apa yang kau makan macam gila. Aku pun rasa macam nak makan. Tapi saya ni tak gerti makan laksa. Saya tak gerti makan apa-apa lah yang benda-benda macam tu. Saya lebih tradisional makan mamak punya benda. Saya pun suka mi Bandung Alright, mi Bandung Penang Alright. Mi Bandung Muar. Nasi kandar kepala batas dekat dengan Hotel Sri Malaysia. Superb sudah. Oh, nasi kandar kepala batas Saya rasa saya pernah pergilah dekat situ. Kan, Abang Rozmi ada bawa saya pergi Kedah makan nasi kandar. Dia cakap, okey, cantik. Laksa Sarawak best. Banyak rempah. Alright, laksa Sarawak Wang, korang ni pasal makan bukan main hebat cerita. Ui, bukan main hebat. Laksa telur bersarang sedap. Kat Perak masa tu study kat sana. Laksa telur bersarang dahsyat. Ni macam mana aku tak tahu. Laksa Kedah ada pula, tak pernah aku dengar laksa Kedah. Ada laksa Kedah Okey, banyak betul Baguslah alhamdulillah. So banyak adik-adik lain boleh try lah. Kau orang pergi Penang, kau boleh try benda-benda yang dia cakap ni. Laksa Penang lain sikit kan. Laksa Penang, laksa Johor. Tapi setahu aku lah, macam daripada pendapat orang lain yang bagi tahu pada Abu, apa laksa yang paling best, diorang cakap laksa Johor paling best. Ya ke? Saya pun tak tahu lah sebab saya bukan peminat laksa. Jadi saya tak tahu. Tapi kat sini kita tengok banyak lah. Dia ada laksa Penang, laksa Perak pun ada, laksa Kedah, laksa Johor, laksa Sarawak. Ui, masing-masing mungkin ada keunikan dia. Okey, dan seperti biasa 9.30 kita akan mulakan ilmu
segmen ilmu kita hari ini, ilmu yang best sangat untuk semua orang yang dalam satu keadaan tertekan ketika ini. Kita masih memikirkan macam mana saya nak mengharungi keadaan-keadaan sukar ni kan, insyaAllah, right? Semua tu kita akan bagi satu tip yang luar, insyaAllah dia akan sangat membantu, alright? Benda ni membantu saya, membantu ramai orang yang dalam keadaan satu keadaan tertekan sehingga mereka boleh menjadi sesuatu yang sangat best. Agak sibuk urus yang tak boleh dielakkan, alright? InsyaAllah beri perhatian pada benda-benda yang kita boleh kontrol sebab benda tu penting dalam keadaan ketika ini, alright? Dan terus jangan lupa untuk tekan love banyak-banyak. Kenapa love tu sikit sangat ni? Baru 200 lebih ni. Saya, come on babe, sebelum 9.5 ni kena ada beribu-ribu. Jadi kau tekan, sambil tekan cakap apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya ingin dengar ni. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekan banyak-banyak. Biar aku rasa macam seronok babe tengok benda tu kan. Dia macam wow, bestnya. Aku pun nak jadi juga orang-orang macam glamour-glamour macam tu. Tak adalah Tapi apa yang saya nak ni sebagai satu interaksi. Maksudnya bila kita nak dapatkan sesuatu ilmu untuk melekat dalam kepala kita ni kan, kita kena ada proaktifnya learning. Maksudnya kita kena mungkin dalam sesi yang ni saya je berbual, awak mungkin tak dapat berbual, tapi kita masih boleh berinteraksi dengan chat, dengan komen, dengan tekan love, dengan inilah bagi pendapat. Itu yang saya nak, sebab benda ni akan menjadikan kita macam rasa macam kita part of this. Dan saya nak semua bawa lagi member-member lain supaya kita create satu network, satu group yang kita memang positif. Kita nak tekankan benda positif. Kalau ada rasa-rasa macam negatif, kalau ada tekanan, terus dengar. Tunggu, dengar. Kita dapatkan balik semangat-semangat dengan tanya soalan. Mungkin awak ada soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya. Silakan tekan, komen, tanya apa yang mungkin awak nak tanya, right? Kita juga ada Shana Biloshana daripada Labuan, Sabah. Kita bagi tepukan kerana dia menggunakan perkataan yang akan boleh dapat tepukan tadi, right? Dan kita ada Fazui lah. Fazui dekat action, tindakan. Alright. Okay, kadang-kadang betul, bagus bertindak, tapi kita kena juga sentiasa memantau tindakan kita, sebab dia ada satu phrase tau yang saya suka. Slow down to speed up. Untuk kita nak bergerak dengan lebih pantas, kita kena juga perlahankan diri kita supaya kita dapat melihat sama ada kita dalam satu jalan yang betul atau tak. Kalau tak, kita laju je kan. Mungkin kita dah salah jalan, babe. Baik-baik nak pergi mana, Kelantan, kita dah terus ke Penang pula. Sebab tu kita kena tahu lah highway yang betul ke tak and everything, okay? So itulah dia. Orang rumah saya hari ni dia nak pergi mana, nak jumpa mak dia, jadi dia nak keluar kejap lagi. So insyaAllah saya kena bye-bye sekejap. Alright, apa-apa pun teruskan. Kita ada maaf lah, ada tamu, tak boleh komen. Mak ajak tamu tu sekali. Dengar abang Abu cakap, inilah abang aku ni yang selalu aku cakap dengan kau, inilah dia. Oh macam tu. Introduce dia kat saya. Alright. Hari ni kerja di office, tapi semangat juga nak mau dengar ilmu yang best-best. Thank you very much, Aileen. Alright. Saya sangat mendoakan mudah-mudahan semua yang dapat ni kan menjadi satu bekalan yang best untuk awak gunakan dalam hari-hari mendatang, right? Sebab tu kita nak datang, kita kekalkan energi positif kita dengan rakan-rakan kita yang positif ni kan, sentiasa bagi satu semangat, right? Okay, tapi jangan lupa tekan love banyak-banyak, tekan lagi. Ibni Asadu Al-Banjari, okay, apa ni, Tomakina. Ustaz, saya nak ajar Ustaz dah ada kat sini. Aku nak ajar Ustaz untuk kita nak naik sekejap ke pentas ni. Alright, sebab Ustaz, saya dah nampak Ustaz, saya ajarlah Ustaz kan. Ustaz, saya nak Ustaz tekan link kat bawah ni. Saya nak bagi betul-betul kat link ni. Alright, dan saya nak ajar Ustaz naik sekejap untuk bagi satu benda kan, untuk kita macam alright, nak mengekalkan semangat tu kan. Mungkin dalam 5 minit tu Ustaz, kalau adalah, kalau Ustaz boleh bersama dengan Abang Abu sekejap ni, sebab saya dah nampak dia terpanggil. Kita tak adalah nak plan-plan apa kan, kita nak lebih spontaneous. Kalau Ustaz ada masa tekan guest tu, alright, tekan link yang saya bagi, Ustaz dah boleh ada sebelah saya untuk saya nak juga dengar daripada Ustaz sendiri, daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran semangatku Ustaz akan bagi mengupas macam mana Al-Quran
nak kita sentiasa dalam keadaan bersemangat, walau apapun keadaan, alright? So kita nak dengar dan itulah yang saya mungkin boleh kasih sebelum kita start ilmu wang kita. Ada ke Ustaz? Boleh ke? Tekan je Ustaz sampai kat sini. Itu ke bestnya bila kita buat online ni. Kalau tak saya kena bawa, kalau saya kena buat offline, saya kena bawa Ustaz daripada Kedah, saya nak bawa letak situ, lepas tu saya nak hantar balik semua kan. Banyak. Sekarang saya just bagi satu link je Ustaz dah boleh ada. Sekejap je dah ada kat sini. Alright, tengok Ustaz kalau boleh sempat. InsyaAllah saya nak Ustaz ada dekat sebelah ni untuk kita bersembang sikit mengenai macam mana nak naikkan semangat ni dalam keadaan tertekan macam ni. Alright. Okey, kita ada Nur Syahidah dia cakap saya sambil buat tudung saji dengan Abang Abu buat live 2 in 1. Oh, itu dia. Alright. Yes, itu gunanya teknologi hari ni kan. Kita cakap kalau saya tak ada masa nak belajar dulu, semua orang akan bagi tahu aku tak ada masa nak belajar sebab aku kerja ada itu. Tapi hari ni ya Allah, ilmu dah datang ke awal lah. Senang je dia datang kan. Tekan je phone dengar. Saya pagi, petang, siang, malam boleh dengar kuliah, boleh dengar macam-macam. Macam dulu kena pergi kuliah kan, kena pergi. Kadang-kadang kita sibuk dah, kita macam aduh, terlepas pula. Hari ni tak ada alasan lagi kan. Kau terlambat pun kau boleh masih dengar lagi. Itu kelebihan teknologi pada hari ni. Alright. Tak berapa dengar. Halo Syahidah, kau okey tak? Dengar tak? Tak berapa dengar dia cakap. Boleh ke boleh ni? Lepas ni saya nak tukar benda-benda ni lah. Nak kasih yang lebih mantap sikit Kerja sambil dengar, Syahna. Okey, kerja dia sambil dengar, baguslah kan. Tapi jaga juga kerja. Nanti apa kau punya bos ke, kau punya apa ni, ni apa benda kau orang ni dengar ni kan. Kau ajak dia sekali. Bos duduk sebelah ni, bos dengar ni, bos. Macam tu. Dengar sudah. Alright, bye. Itulah dia orang rumah saya, dia cakap bye, dia nak pergi rumah mak dia sekejap. Alright. Okey. Jadi nampaknya Ustaz mungkin tak berkesempatan kot. So kalau Ustaz berkesempatan, saya dah tekan, saya dah bagi link tu. Ustaz dah sampai. Okey, Ustaz dah sampai. Kita bawa Ustaz kat sini. Cuma Mike AA tu pandai jauh. Dia pandai jauh. Okey, salam dan selamat pagi AA yang positif, handsome. Semoga kita semua alright. Okey, sebab dia menggunakan perkataan positif, kita bagi tepukan kepada dia. Alright, saya nak bawa seorang Ustaz yang saya respect. Saya belajar banyak daripada Ustaz Hafiz. Kita akan kita just bawa dia tengok. First kali saya nak tanya soalan, beberapa soalan dengan Ustaz ni. Okay, first kali saya nak tanya soalan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak? Yang lain boleh dengar tak suara Ustaz ni? Macam saya macam kurang dengar. Sekejap saya check. Boleh dengar suara saya? Yes, sekarang boleh dengar. Okey, alright Ustaz. Okey, soalan pertama Ustaz. Apakah tempat makan yang paling Ustaz suka? Mana? Kedah ke? Penang ke? KL ke? Tu soalan santai yang saya tanya dulu. Tempat makan dapur yang mana isteri saya masak. Alah, ni mesti ada isteri sebelah ni. Mesti isteri kat sebelah tu. Kalau tak akan keluar benda-benda macam ni kan. Isteri sebelah tu cakap, okey lah, mana-mana dapur isteri aku masak tu lah. Ikhlas. Alhamdulillah. Bagus. Alright Ustaz. Okey, sebenarnya saya tak ada pun plan. Kita tak ada plan pun kan. Tapi saya nampak Ustaz ada komen je dekat situ. Saya terus cakap, okey kita panggil Ustaz. Alright Ustaz, mungkin sebab topik yang selepasnya Abang nak sambung adalah bab macam mana kita nak macam kekal positif, kekal berenergi, kekal dengan positivity dalam minda ni, walaupun keadaan sekeliling kita ni macam teruk kan. Kita dengar pun benda negatif, kita tengok pun, kita boleh tengok benda negatif yang berlaku macam-macam tu. Tapi macam mana dengan segala keadaan ni kita boleh mengekalkan diri kita ni supaya kita sentiasa dalam keadaan yang bersemangat. Mungkin kita nak panduan Ustaz ataupun sharing Ustaz ni dalam bab ni. Astaghfirullahalazim. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satunya kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikul quddus al-aziz al-hakim. Sadaqallahul azim.
Saya fikir dengan berita semalam, hari ni dah 28 hari bulan kalau di Malaysia kan, bukanlah sesuatu yang menggembirakan apabila perlu terus berada di rumah, satulah kan. Dan dengan pelbagai lagi berita-berita yang kalau dalam bahasa sarkastik ni, rasa nak je kita keluarkan pelbagai bahasa kan dekat orang-orang yang orang-orang yang yang diberikan tanggungjawab. Kalau ikutkan nak keluar benda-benda macam tu. Tetapi dalam keadaan itu kita mengenal kepada yang disebut Al-Malik. Sebab tu orang yang mensucikan Allah dalam keadaan macam mana pun, yang pertama Allah perkenalkan dirinya dalam ayat tersebut dengan Al-Malik. Al-Malik itu dengan makna, kalau dalam bahasa mudahnya, kita ni berada dalam kerajaan siapa? Itu soalan yang kita nak tanya pada diri kita. Saya, AA dan semua kita sekarang ni berada dalam kerajaan siapa? Kan? Kalau kita rasa kita berada dalam kerajaan, kalau saya Malaysia ni, berada dalam kerajaan ini dengan orang yang memerintahnya juga manusia seperti saya, mereka ada kelemahan, mereka ada kekuatan, sudah pasti pada masa ni saya akan jadi orang yang harsh betul-betul kan. Pasal hati tak tenang, dalam rasa marah, kepala rasa panas. Betul. Tapi bila kita fikir balik, sebenarnya saya berada dalam kerajaan siapa? Yang paling besar. Oh, saya berada dalam kerajaan Allah. Itu yang paling besar. Jadi orang yang mengetahui, sedar, tahu dengan sedar. Dia bukan tahu dengan sedar dia berada dalam kerajaan Allah. Allah Al-Malik, dia penguasa yang mana yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Dan setiap masa hamba-Nya meminta kepadanya dan dia mendengar pada setiap masa dan dia memberikan apa yang diminta oleh hamba-Nya itu pada setiap masa sesuai dengan apa yang sepatutnya diperolehi oleh hamba-Nya itu. Dan maka itu yang pertama sekali adalah merasai keberadaan kita dalam kerajaan Allah. Kalau kita tahu kita berada dalam kerajaan Allah ni dia tak pernah habis khazanah dia, dan dia tak pernah terlepas pandang pada makhluk dia. Dia tak pernah mengabaikan hamba-hambanya. Maka faham keberadaan Allah di mana-mana itu perkara pertama untuk menenangkan kembali diri yang sedang bergejolak, fikiran yang sedang berkecamuk, dan yakin itu dahulu. Dan wallahu taala alam. Al-Malik. Itu saja boleh dengar ke Boleh tadi dengar. Alright, okay. That means kita kena sedar yang kita ni dekat mana. Alright, kalau kita kita rasa kita berada di kerajaan yang ni, kita mungkin tak akan dapat menilai banyak benda. Tapi bila kita tahu aku berada di kerajaan Allah dan sebenarnya semua benda ni berlaku, ada nikmat-nikmat dia and everything. Okay, thank you very much Ustaz for that session sharing. Thank you very much. Terima kasih kerana mengambil saya punya call untuk join sekejap. Thank you very much Ustaz, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz untuk sebentar tadi. Alright, Assalamualaikum Ustaz. Dan pergilah enjoy makan Waalaikumsalam Ustaz tu. Allahu Akbar. Jemput itu dia Ustaz Hafiz kita. Alhamdulillah dia dapat bersama dengan kita. Dan saya rasa tadi satu benda yang Ustaz cakap, bila kita faham bahawa kita ni berada di satu kerajaan ataupun satu tempat yang dimiliki oleh Yang Maha Pencipta. So kita tahu segala benda yang dibagi tu mesti ada satu kebaikan. Dan mesti dia bagi sesuatu untuk kita memperkasakan diri kita, menguatkan diri kita, kita dapat melakukan sesuatu yang mungkin sebelum ni kita tak melakukan. Dan segala ujian pada yang kita hadapi ni sebenarnya untuk meninggikan darjat kita, right? Okay, very good. Satu penjelasan yang sangat simple dan sangat best sangat. Suara slow. Apa hal ni aku punya suara ni hari ni? dia turun naik pula.
Alright, tak apa. Ini juga ujian. Jadi kita jangan marah. Mesti ada sebab. Benda tu berlaku supaya dia nak abang-abu. Lain kali kau nak buat, kau kena check benda-benda ni. Kau pergi belilah benda yang lebih baik. Itu peringatan yang sebenarnya Allah cuba bagi kat abang-abu sebab dia turun naik. Dia cakap, ini kau check dulu boleh tak? Sebab abang-abu ni macam tu. Semua benda aku tak check, aku buat je kan. Jadi mungkin tu satu benda. Alright. Okay, bila AA adjust mic baru baik. Alright. Okay, tapi ingatkan. Thank you for that. Mike pun kena vaksin. Mike tak boleh vaksin. Dia kena buang, kena beli baru. Alright. Okay. Alhamdulillah. Thank you very much for this part. I think kita dapat sedikit ilmu yang cantik tadi kan. Alright. Now, sekarang saya nak... Okay, kena pegang mic Allahu Akbar. Dia macam ni Nantilah aku tukar terus lah. Besok aku beli benda baru lah. Aku suruh anak aku belikan. Aku apa-apa bab-bab benda ni suruh anak je beli. Alright, Assalamualaikum AA yang handsome lagi manis dan best. Kak Asna, aku nak bagi tahu kau kena pergi dekat kau punya yang affiliate abang-abu tu kan. Kau kena bagi nombor account sebab kau dah ada orang beli under nama kau. Duit tu dah ada kat aku nak transfer pun susah. Jadi kau kena pergi kat situ, right? Guna Apple Pot. Apple Pot tak boleh lah. Ustaz, saya dah cuba pakai tapi dia tak keluar. Dia tak macam kuat. Alright? Dia macam tak kuat. Tak apa, saya akan adjust benda tu. Alright? Okay, sebentar saja saya akan nak pergi masuk bilik sekejap untuk saya nak jumpa awak dalam segmen ilmu kita hari ni. Alright? So, saya nak just like masuk sekejap. Saya akan datang untuk hari ni punya segmen ilmu dan kita nak belajar something yang very interesting dalam keadaan ketika kita dalam keadaan macam ni. Macam mana kita boleh bangkit boleh? Macam mana kita nak jadikan diri kita ni macam achieve a lot of things in our life. Alright? Saya nak ceritakan benda yang sedikit berlainan mungkin. Tapi kita tunggu, alright? Saya nak masuk bilik sekejap. Okey, kita dah masuk bilik ilmu. Kenapa abang buat macam ni? At least kita tahulah bila dah masuk bilik ni dia lebih kepada nak belajar. Tadi kita santai-santai je, babe. Kita santai-santai kan. Tapi sekarang kita nak macam sedikit serius untuk kita belajar. Kita dapat sedikit ilmu untuk kita mantapkan perjalanan kita, alright? Alright? Semua bersedia? Kita nak kena ada energi yang tinggi, alright? Sentiasa dalam keadaan energi yang tinggi. Okey, saya nak just like nak kupas benda ni. Apa tu map untuk sukses? Alright, map untuk sukses lah kita nak ceritakan. Dan benda ni lah yang sebenarnya digunakan ataupun diguna pakai oleh ramai orang-orang yang berjaya mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan satu formula yang sebenarnya yang abang-abu namakan dia map. Kita nak tengok sini. Oh, Suhaimi ada. Ni ada budak kita ni. Salam AA dan Ustaz. Gangster Singapura tu terus dah tak bunyi, Alhamdulillah, dah taubat. Gangster Singapura tempat lain. Kau nak tengok Samsung Singapura, dia bukan Gangster Singapura, dia Samsung Singapura. Kau nak tengok kau kena tengok TikTok Samsung. TikTok abang-abu mekanik wang, kat situ ada Samsung Singapura. Okay? Saya minta maaf, ada batuk masih belum nak. Dia rindu sangat dengan abang-abu, dia tak nak pergi-pergi kan. Dia cakap, aku sukalah kau, dia macam tu. Okay, sekarang saya nak bagi satu benda yang quite common tau. Benda ni memang kita pernah dengar. Sebab dia panggil mind. M ni sebenarnya minda. Alright, minda ni ada kekuatan yang banyak. Dan satu benda yang selalu diajar pada kita adalah visualization. Betul? Kita ni disuruh visualize. Kita melihat banyak benda yang kita nak. Kita nak kereta, kita nak rumah, kita nak itu, kita nak ini. Semua kita dan kalau kita tengok apa yang diajar dipanggil law of attraction, apa yang kita letakkan dalam minda ni, kita insya-Allah kita boleh dapat. Kan? Itu yang dinamakan law of attraction. Kita boleh attract apa benda yang kita nak. Alright? Bagaimanapun, bila saya nampak benda ni, ramai orang dia macam teruja dengan benda ni sebab apa yang dia buat tu jadi tau. Dia jadi. Benda tu jadi. Maksudnya dia nak satu rumah besar kan. Dia pun visualize, dia law of attraction, dia dapat rumah tu. Kan? Dia dapat rumah tu. Dia nak kereta, dia boleh visualize, dia dapat kereta tu. So benda ni maksudnya benda tu very impactful. Betul? Dia impactful. Apa yang kita boleh nampak dalam minda ni sebenarnya dia boleh tarik kat kita. Tapi kat situ ada satu problem yang orang tak perasan. Alright, inilah yang saya nak betulkan balik supaya bila kita hanya visualize saja, kita akan dapat benda tu. Tapi kemungkinan kita akan dapat benda yang kita tak nak juga. Contohnya, saya nak kereta. Kan? InsyaAllah. Right? Saya visualize, law of attraction, saya tengok semua tempat kereta yang sama. Saya pun tarik alih-alih. Alhamdulillah, saya dapat kereta tu. Masalahnya, saya juga dapat hutang yang besar. Kita dapat apa yang kita nak, tapi kita juga dapat apa yang kita tak nak. Nampak tak?
Nampak tak apa yang saya cuba bagi? Apa yang kita minta ni kita boleh dapat. Tapi kita kena minta dengan jelas supaya kita tak ada juga masalah. Ada orang dia dapat rumah besar tapi dia tak dapat kebahagiaan, dia tak dapat kegembiraan. Dia dapat benda yang nak tapi dia tak dapat benda-benda lain. Sebabnya dia ada kekurangan dalam benda ni. Dalam kita minta ni dia ada satu benda yang saya nampak kurang bila kita hanya menggunakan teknik minda. Sebab tu bila saya tengok banyak kelas-kelas yang saya pergi dan saya tengok, mereka ni memang ajar benda tu dan sangat efektif, right? Bagaimanapun, apa yang didapat tu sebenarnya tak memberikan mereka kegembiraan, tak memberikan mereka apa yang sebenarnya dia rasa dia akan dapat dengan dapat benda ni. Jadi sebab tu saya nak kita tengok balik. Kan? Walaupun kita memang buat benda tu, tapi untuk memastikan kita tidak menarik benda yang kita tak nak. Maksudnya kita dapat kereta tapi memang tak ada hutang. Kita dapat rumah besar tapi kita gembira, kita happy. Kita berjaya capai sesuatu tapi keluarga kita bahagia. Kan? Kadang-kadang bila kita fokus pada satu benda dan kita menarik benda tu tapi dia membawa banyak benda lain yang mungkin juga menjadi satu bebanan dalam hidup kita. Jadi kat sini saya nak you check balik benda tu. Alright, check balik benda tu. Minda tu penting. Alright, mindah ni adalah untuk kita sentiasa dalam keadaan positif. Alright, sentiasa dalam positif. Tanamkan benda positif dalam kepala otak kita. Macam mana nak buat benda tu? Macam mana nak buat benda ni kan? Nak jadikan kita positif. Dia ada banyak kaedah. Setiap orang berbeza kaedah dia. Macam bambu saya pakai banyak kaedah. Satu adalah satu hadis yang saya memang pegang untuk saya macam bangkit, saya sentiasa dalam keadaan semangat. Hadis dia berbunyi, hadis ke ayat Quran saya not really sure, tapi saya pegang benda tu. Dia cakap, if you want something so badly, strive for it, you will get it. Itu satu. Dan Allah tidak akan menguji hambanya selagi dia tak mampu menerima. Maksudnya, apa ujian yang Allah bagi ni, kita boleh terima. Lalu benda tu. Itu dua bagi saya semangat. Alright? Dan juga, apa yang saya buat secara praktikal pula, kan? Apa-apa yang saya dengar, saya tukar jadi positif. Apa-apa yang saya dengar, saya tukar jadi positif. Saya dengar negatif, dia terus jadi positif. Dia dengar, bodoh, dia pandai dia naik. Hitam, putih, contoh macam tu lah kan. So, saya sentiasa adakan satu kaedah untuk saya transform. Lagi satu dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan, saya akan buat, kalau saya macam negatif sikit, hilang. Ada. Itu cara saya. Ada orang buat ush lah, ada orang buat macam-macam. Jadi, saya menggunakan pelbagai kaedah untuk memastikan minda saya tetap positif. Right? Dan saya cakap dengan diri saya sendiri. Kenapa saya cakap? Abang Bu, kau memang macho lah, babe. Kadang-kadang kau orang dengar pun menyampah betul. Kadang-kadang kau buat voice note aku. Dah bagi semua. Last kali aku cakap, daripada abang korang yang memang macho, memang handsome, memang cantik, memang lawa, memang awesome. Macam tu. Kenapa? Aku nak benda positif. Aku just like create something supaya benda tu menjadi satu vibes yang positif. Itu sebab saya nak kekalkan diri saya. Jadi minda. First kali check minda kita ni. Sebab minda ni lah tempat pertama yang akan di-attack oleh semua benda. Kan? Semua benda akan terkacau bila minda kita terkacau. Sebab tu dalam masa ketika ini, dalam keadaan macam ni, pastikan minda kita ni diisi dengan benda-benda yang positif. Diisi dengan benda-benda yang positif. Macam Ustaz tadi cakap kan. Bila kita faham kenapa kita ataupun di mana kita sekarang ni. Kan? Sebab tu ramai orang yang minda dia akan jadi negatif bila dia ingat ataupun dia kejar dunia. Kalau kita ni kejar dunia, kalau kita nak benda-benda kat dunia je, memang kita punya minda ni akan cepat menjadi negatif. Kan dia menjadi negatif kan. Sebab apa? Kita tak dapat, kita stres, kita takut dan macam-macam. Tapi kalau kita boleh jadikan minda kita ni lebih kepada akhirat, dia ingat kan, sebab dunia ni dia tempat sekejap je, babe. Dia macam ni kan. So apa yang kita buat dekat dunia ni, kalau kita jadikan dia sebagai satu satu investment untuk akhirat, dia jadi semangat. Jadi dalam keadaan macam ni kita sabar. Dapat pahala biar aku sabar kerana Allah. Okey, aku sanggup redha dengan apa benda yang aku dapat ni kerana Allah. Ini akan menjadikan kita dapat benda yang lebih baik tau. Sebab apa? Kita ni macam pekerja tau. Sebenarnya aku nak bagi supaya kau faham. Kita ni sebenarnya macam Bangla datang Malaysia. Kan Bangla ni dia datang Malaysia untuk kerja. Betul? Dia untuk kerja. Jadi apa dia buat? Dapat gaji dia buat apa? Dia akan hantar balik ke negara dia. Betul tak? Kan dia hantar balik. Dia bina rumah pun dekat Bangla. Dia tak bina rumah dekat Malaysia. Kan sebab dia tahu Malaysia ni adalah sementara je. Dia datang dan dia terpaksa pergi. Sama juga dengan kita ni. Kita ni datang kat dunia ni sementara je.
Jadi apa guna kita nak beli, nak membina kekayaan yang luar biasa kat dunia? Tak guna. Sebab tu benda tu takkan kekal, sebab kita takkan kekal kat sini. Kita akan balik ke tempat yang kekal. Itulah tempat kita, negara kita. Jadi kita kat dunia ni mula buat benda untuk benda tu. Jadi bila kita ada mindah seperti tu, kita akan rasa lebih, kata orang tu, bersemangat untuk menjalani kehidupan dunia dengan penuh cabaran dan dugaan. Alright, that's the first one. Jadi pastikan mindah kita ni betul-betul dalam keadaan tahu sebenarnya apa tujuan aku berada di dunia ni. Ni tempat aku kerja ni. Sebab aku akan balik tempat aku selepas tempoh aku dah habis. Bila work permit aku dah habis atau apa-apa professional pass aku dah tak ada, dan aku kena balik. Sama juga kita datang kat dunia ni, ada dia punya limit dia. Ada time dia, habis time balik. So bila balik, tak ada benda yang kat dunia yang dekat negara ni kau tak boleh bawa balik. Kan tak boleh bawa balik. Kau kena juga transfer invest. Sebab tu yang bijak, orang yang bijak ni, dia mula buat benda tu. Dia tahu benda tu dan dia mula membina kekayaan dia dekat akhirat. Dia membina kekayaan. Apa yang dia buat kat sini, dia hantar dengan menderma, dengan bersedekah, dengan jaga anak yatim, buat baik, benda-benda macam tu yang akan membawa dia kejayaan kat sana. Jadi kalau kita faham benda tu, mindah kita ni akan be positif. Mindah ni akan jadi lebih positif kerana kita faham dengan lengkap, dengan kita faham sangat kenapa aku ada kat sini. Alright, saya nak awak fikirkan benda tu supaya awak boleh dapatkan mindah yang very positif. Kedua, apa yang buat orang sukses dalam keadaan macam ni, action perlu. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang macam kurang selesa, yang negatif, yang macam-macam, kita kena mula bertindak, action. Kita kena bertindak dengan mula memperbaiki diri kita. Kita kena mula bertindak dengan melakukan sesuatu. Kita kena bertindak dengan mempelajari sesuatu ilmu-ilmu yang baru yang mungkin perlu dalam ketika ini. Mungkin kita selama ni kita sibuk, kita tak pernah ambil action untuk belajar ilmu agama contohnya. Kan, kita tak pernah dengar kuliah. Inilah time yang rasa kita perlu isikan diri kita dengan benda-benda yang kekal, benda-benda yang macam memberikan kita motivasi luar biasa. Sebab benda ni adalah benda yang suka, benda-benda benda-benda agama ni, jiwa kita suka. Kau nak tak nak, jiwa kau ni akan suka dengan benda-benda agama ni. Kan, somehow kau akan rasa seronok. Sebab apa? Jiwa kau. Melainkan jiwa dah matilah, hati kau dah mati, jiwa dah mati, maka apa pun benda-benda macam ni dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita nak tahu diri kita ni kan, kita ni masih kuat tak iman kita, dan kita tengoklah kalau kita dengar kuliah, kita dengar benda-benda yang agama ni kita suka. That means you memang adalah orang-orang yang sebenarnya, orang-orang yang macam disukai oleh Allah. Tapi kalau kita dengar je ustaz cakap ni, kita dah boring, kita tak suka, kita menyampah, then you dah jauh. Alright, jadi action. Right, sekaranglah time untuk kita mula mengambil tindakan-tindakan untuk belajar ilmu. Kan, macam mana aku nak keluar daripada benda ni? Apa ilmu-ilmu yang baru aku kena belajar? Action. So, orang-orang yang berjaya, kalau kita tengok kenapa dia boleh mengharungi sebarang ujian yang berlaku pada masa ni, dia boleh actually dapat markah penuh ataupun dia jadi cermelang kerana mereka bertindak. Mereka tak duduk dan mengharapkan perubahan. Mereka bertindak untuk melakukan perubahan yang bermula dengan diri mereka sendiri. Jadi kita tak boleh duduk tunggu je bantuan kerajaan. Okeylah, PKP ni macam mana, aku nak tunggulah kerajaan kasih berapa. Itu tak nak. Biar dia datang. Itu hak. Okey, ambil. Tapi jangan kita hanya mengharapkan pada kerajaan tadi. Mengharapkan pada manusia. Lupakan benda-benda ni. Berharap pada Allah. Ketika inilah kita kena betul-betul berserah diri pada dia dan mula lakukan sesuatu untuk mendapatkan daripada dia. Alright, kita lupakan manusia. Alright, masa ni dalam keadaan tertekan, kita tak boleh mengharap manusia. Manusia tak boleh tolong sikit pun. Right, ingat benda tu. Alright, jadi kita jangan jadikan benda tu macam satu benda yang buat kita lagi tertekan. Pasal dia ni tak tolong, alamak aku minta kat sini tak dapat bantuan, aku minta sana tak dapat bantuan. Macam mana ni hidup aku? Lupakan bantuan-bantuan daripada manusia. Sekarang kita kena serah dan kita kena minta bantuan daripada Allah. Dengan apa? Dengan usaha kita. Kan, dengan usaha, dengan lakukan tindakan-tindakan yang membolehkan kita dapat sampai perubahan. Apakah tindakan yang kita boleh buat untuk kita dapat perubahan? So benda-benda inilah yang perlu kita buat. Alright, action. Sebab you need to take action in order to achieve success. Alright, kalau tak, you takkan dapat apa-apa. Alright, dan seterusnya. Dan seterusnya adalah yang P. Apa pula benda adalah P ni pula kan?
Alright, sambil tu korang boleh tanya soalan Alright, bertindak buat satu yang baru setiap hari. Pastikan diri dan minda. Assalamualaikum AA yang handsome. Alright, bila cakap handsome, aku akan tetap bagi benda ni Dewi Suryati. Alright, kita ada Kak Asna kita. Thank you Dewi for watching and thank you esok. Alright, action. Yes, kedua ni adalah action. Tindakan kita ni. Jadi pastikan kita ni memang kena bertindak. Tak boleh duduk, tak boleh mengharapkan manusia. Jangan kita berharap pada manusia. Apa maksud berharap manusia dengan berharap pada Allah? Berharap pada manusia kita tunggu. Kita tunggu dia dan kita berharap sangat dia akan bagi kita, dan kalau dia tak bagi, kita kecewa. Kan, kita kecewa sebab apa? Tak dapat, sebab kita mengharapkan dia. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, maksudnya kita akan berusaha. Orang yang berharap pada Allah adalah orang yang bukan duduk senyap, duduk diam, tak buat kerja. Orang yang berharap pada Allah adalah orang yang terus melakukan apa yang patut mereka lakukan. Walaupun kegagalan, ujian, cabaran, dagaan semua datang, dia tetap terus melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan perubahan tadi. Jadi pastikan benda ni. Alright. M apa tu tadi? Terlepas dengar. M tu mindah. Milda. Mindah Abang lepas semua kita kasih jumpa insya-Allah Wak Jaki. Alright. Minda. Thank you Ashura. Alright. Now. Okay. So yang tu adalah yang kedua tadi. Dan P adalah, kalau kita ikut dari segi kita tadi kan pakai minda tadi kan, kita dah ada satu impian, kita kasih visualization dan benda tu dapat, biasanya dia akan bawa juga benda-benda yang kita tak ingin. Alright, sebab apa? Kita tak ada plan. Sebab tu bila kita ada satu dream, kita ni kena ada plan. Plan ni sebenarnya dia bukan macam plan ni adalah proses. Plan sebenarnya adalah satu proses dalam kita mencapai satu impian kita, satu matlamat kita. Dalam keadaan sekarang ni, aku nak keluar daripada keadaan yang teruk dengan PKP ni. Aku nak pendapatan aku ni aku dapat tambahkan. Aku nak keluar daripada hutang-hutang aku ni. Aku nak just like nak breathe free macam sebelum ni. Jadi bila kita dah ada impian macam tu, apa plan? Kan? Apa plan yang patut kita buat? Perancangan ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Alright, sangat penting. Setiap benda kita perlu merancang. Tapi apa maksud dia? Tak payahlah kita nak merancang sampai 1 tahun duduk buat kajian, tak payah. At least kita dah ada sedikit perancangan dan kita mula lakukan dan kita memperbaiki dalam perjalanan tu. So dalam perjalanan tu kita mula baiki. Mungkin ada kekurangan, ada benda yang perlu kita tambah dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sistem, satu model yang telah diguna pakai oleh ramai orang yang mencapai sukses dalam apa keadaan pun. Alright, dalam keadaan tertekan masih mereka menggunakan formula ni untuk capai. Jadi saya nak awak faham benda ni dan mula praktikkan. Tak guna kita datang, kita dengar bahabu hari-hari dengar, 44 tahun dengar Abang Abu, tapi tak ada perubahan. Tak guna. Sebab tu ilmu ni bukan untuk kita dengar, kita tahu, tapi kita macam ustaz cakap, sedar. Bila orang sedar, dia akan mula bertindak. Kenapa orang tak bertindak walaupun ada ilmu, ada benda? Sebab mereka masih belum sedar. Alright, kenapa hari ini ramai orang masih kata orang tu masih komplain, masih macam bertangguh, masih macam tak buat apa-apa? Sebabnya mereka tak sedar yang banyak benda ni. Kan dia tak sedar. Jadi hanya dengan kesedaran, ilmu itu akan mula kita guna pakai. Kan? Kalau tak sedar, orang tak akan pakai ilmu yang kita ajar kan. Kita cakap apa pun orang tak pakai sebab dia belum sedar lagi. Sebab tu Allah juga dia punya kunci dia. Allah yang menyedarkan orang tu. Allah yang bagi ilham untuk dia sedar. Dia bagi taufik dan hidayah untuk dia macam sedar sikit. Clear tak? So pada Abang Abu, alright, yang dengar hari ini, mula kita tengok balik. Alright, first, minda aku ni macam mana? Aku nak jaga minda aku ni. Aku tak nak minda aku ni diracuni oleh benda-benda negatif. Sebab tu hari-hari insya-Allah saya ajak awak untuk bersama dengan Abang Abu, dengan adik-beradik kita ni. Kan, dengan adik-beradik kita ni, kita kekalkan that momentum positif tu. Momentum positif tu kekalkan. Sebab apa? Benda ni lah yang sangat penting untuk kita jadikan minda kita ni sentiasa terkawal daripada negativiti. Ada je benda negatif, cuba kita selesaikan dengan datang balik besok, tanya Abang Abu, kalau mungkin ada soalan, kita huraikan kat sini, kita bincang kat sini, dan mungkin dari situ akan memberikan kesedaran kepada awak. Alright? So itu yang map yang first. Tapi dalam kita nak mencapai kejayaan hakiki, alright, kita nak faham dunia ni adalah tempat sementara. Maksudnya kita ni kita ni sebenarnya hanya pekerja bangla yang datang kat tempat kita ni untuk bekerja. Jadi kita akan pergi, satu hari kita akan kena balik. Kan, dia tak akan bagi awak ni pas sampai awak tutup cuci nenek, tak ada.
Right, selepas beberapa tahun awak dah kena balik. So sama je kita ni. Kita diberikan masa untuk berada kat sini untuk mengumpulkan harta-harta yang kita nak bawa ke sana. Nak bawa ke negeri Banglah kita ni. Jadi itu yang awak kena faham. Alright Okay, good. Okay, sekarang Abang Bu nak bawa map yang kedua tadi. Tadi map satu adalah untuk kita punya kekuatan. Map yang kedua ni, yang awak perlu juga faham, dalam kita mengharungi benda-benda, masalah, ujian ni, awak perlu ada mentor. M ni adalah mentor. Apa tu mentor? Alright, mentor adalah seseorang yang kita boleh ikut semua benda yang kita nak capai, kita ikut orang yang memang ada kualiti tu, orang yang dah pernah lalu, orang yang boleh memberikan kita satu contoh tauladan yang terbaik. Jadi kita perlu ada satu mentor bagi orang Islam dan juga manusia sejagat. Ini bukan untuk orang Islam je, ini untuk manusia, sebab benda ni bukan saya cakap, tapi dicakap oleh orang yang bukan Islam. Bila dia orang buat kajian antara manusia-manusia yang terbaik, yang dia punya akhlak dia punya capacity dia sebagai seorang leader, sebagai seorang cikgu, sebagai seorang manusia, seorang ahli keluarga, dia orang buat satu kajian. Dalam kajian tu mereka semua ni bersetuju bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik, contoh tauladan yang terbaik untuk manusia sejagat, bukan untuk orang Islam sahaja tapi untuk sekalian makhluk Allah ni, manusia yang bergelar manusia ni. Inilah mentor dia. Jadi kita ni perlu study pasal Nabi Muhammad, perlu tahu pasal sejarah Nabi Muhammad, perlu tahu akhlak-akhlak Nabi Muhammad, perlu tahu macam mana cara Nabi berniaga, macam mana cara Nabi mendidik, macam mana cara Nabi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga, menjadi macam seorang pemimpin, kan? Macam mana Nabi ni, sebab dia adalah contoh atau mentor kepada seluruh umat sejagat manusia yang bergelar manusia ni. Semua ni mentor dia seorang je, Nabi kita. Yang lain semua bukan mentor. Dia panggil mentor ke apa ke, ni semua adalah bukan mentor yang kita boleh follow semua. Right? Yang memang tak boleh follow. Diorang ni cikgu-cikgu dan orang-orang pakar-pakar je. Dia tak boleh gelar dia mentor, sebab mentor ni adalah orang yang boleh kita betul-betul follow. Sebab kita yakin dan kita tahu inilah orang yang kena kita ikut semua benda ni. Jadi jadikan Nabi kita sebagai mentor kita. Study pasal Nabi. Baca kisah-kisah Nabi. Baca sirah Nabi. Tanya dengan ustaz pasal sejarah Nabi. Kalau ada ustaz pula boleh cerita pasal Nabi. Kan, Nabi Muhammad kita, sebab kita memang menjadikan Nabi ni sebagai contoh tauladan, mentor pada segala mentor dan mentor untuk sekalian umat manusia. Jadi kita study, sebab bila kita study, kita akan tahu macam mana Nabi menangani masa-masa sukar. Masa-masa sukar, macam mana Nabi menangani benda tu. Apa yang Nabi buat? Kan? Apa yang Nabi buat? Adakah Nabi duduk diam, kan? Bila kita ada masalah, isu, Nabi duduk diam dan dia berdoa kepada Allah, dia visualize, tu saja? Tak. Dia melakukan pelbagai benda. Kan? Usaha. Kan? Usaha itu menunjukkan bahawa walaupun kita ni rapat gila dengan Allah, rapat gila ni, Allah, kau nak apa pun Allah boleh bagi, tapi sebagai seorang hamba, kita rapat, Nabi menunjukkan walaupun kita ni rapat dengan Allah, usaha tu memang kena ada. Kena buat. Kan? Jangan sebab pandemik kita duduk dengan hanya kata orang berdoa dan sebagainya. Yes, itu perlu, tapi usaha tu. Kan? Nabi ajar kita untuk berusaha menyelesaikan masalah, mencari benda-benda yang kita boleh boleh macam dapat something yang lain, kan? Menyelesaikan sesuatu isu. Kan? Kat situ yang Nabi menjadi seorang mentor kita. Jadi saya nak kita mula belajar, kan? Mula share, mula dapatkan ilmu-ilmu. Baca hadis-hadis Nabi, cuba fahamkan. Tak faham, tanya ustaz. Datang kuliah pagi tu, pergi kuliah untuk kita dapat banyak maklumat-maklumat. Betul? Itu yang pertama. Alright. Kedua dalam masa-masa macam ni, masa-masa yang teruk, yang masa kata orang tu dalam keadaan yang otak ni tak boleh berfungsi whatever, cuba dapatkan, alright, untuk orang Islam, alright, dan tak silap untuk orang-orang yang bukan Islam tu untuk mengkaji Al-Quran. Tak silap. Kan? Boleh kaji Al-Quran. Kajilah Al-Quran tu. Beli yang dah translate, kan? Yang translation tu. Baca dekat ni. Cuba translate supaya awak faham. Alright? Apa? Sebab Al-Quran ni adalah satu benda yang dipanggil mukjizat. Maksudnya dia ni
Al-Quran ni dia akan sampai hari kiamat tu, dia punya isi dia, dia punya panduan dia, dia punya hukum hakam dia, semua tu relevan. Walaupun kita jadi zaman teknologi digital AI, masih relevan. Sebab tu jadikan Al-Quran ni sebagai kita punya panduan. Sebab itulah yang berlaku kepada ramai orang sukses, orang berjaya melalui benda ni. Mereka menggunakan apa ni kata orang tu, motivasi Al-Quran. Mereka menggunakan undang-undang Al-Quran, formula Al-Quran ni untuk mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Jadi pastikan kita ni menjadikan Quran ni bukan sebagai satu benda untuk kita nak hanya keluar daripada masalah, walaupun itu adalah fungsi Quran, mengeluarkan kita daripada masalah, tapi saya nak kita jadikan dia sebagai satu cahaya. Sebab Al-Quran ni adalah cahaya kehidupan. Kita ni seolah-olah kalau tak ada Quran, minta maaf lah, kalau kita ni macam tak ada Quran, tak baca Quran, kita tak kenal Quran, kita tak bertadabbur dengan Quran, kita tak rapatkan diri dengan Quran, maka kita seolah-olah kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Tak ada cahaya ni. Kan gelap gila, kan gelap dia macam awak tak ada lampu suluh, tak ada cahaya nak tengok apa. Quran ni lah menjadi cahaya kepada orang-orang yang menjadikan ataupun beriman pada Al-Quran. Jadi jadikan benda ni sebagai satu benda yang kita pegang pada masa ni. Kan waktu ni lebih kita kena rapat dengan Quran, kerana di situlah adanya motivasi-motivasi untuk jiwa dan hati kita. Kan mindah ni boleh dengar aja macam ni, tapi nak motivasi jiwa ni, awak kena ada Quran, ada hadis, barulah awak akan dapat motivasi jiwa. Kalau tak sekadar motivasi mindah je, macam Abang Abu ni kan, bagi kau hari-hari ni motivasi ni, hanya mindah je kan. Lepas aku dah tak ada kejap lagi kan, kita tutup, kau pergi jumpa, kau dah macam hoyang balik. Ada je benda negatif, kau dah macam kena attack. Habislah, tak ada mood pula hari ni. Tapi kalau awak ni ada motivasi jiwa, apa pun berlaku mindah ni, jiwa ni dia akan cakap, dah lah, kau diam je lah, benda ni semua, dia macam tu. Nampak tak? So sebab tu untuk mendapatkan motivasi jiwa, awak kena jadikan amalan untuk membaca, memahami dan mengamalkan isi panduan semua yang diberikan oleh Quran. Alright, itu yang dilakukan oleh orang-orang berjaya mengharungi sebarang ujian dalam masa ni. Dan seterusnya adalah P. P ni apa? P ni adalah pergantungan orang-orang yang berjaya ni hanya pada Allah. Sebab tu saya daripada awal cakap, jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada whatever. Right, bergantung pada Allah. Kan? Kita pegang teguh, bergantung pada dia. Apapun keadaan sekarang ni, aku bergantung pada Allah. Kan? Kita tak mau bergantung pada manusia, kita bergantung pada Allah. Apa maksud bergantung pada Allah? Kita akan buat, kita akan usaha, kita akan lakukan. Sebab kita lakukan, sebab kita bergantung pada Allah. Selagi kita yakin Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, kita akan terus lakukan. Kan? Apa sebab kita lakukan? Sebab Allah akan bagi apa yang kita nak. Dan kita tahu kenapa kita berada di dunia ni. Sebab apa? Untuk mendapat bekalan akhirat. Betul? Apa pun kita buat, kalau tak dapat dekat sini, kita akan dapat dekat akhirat nanti. Kan? Itulah yang sebenarnya untuk kita letakkan dua konsep ni dalam diri kita. Right? Supaya kita sentiasa bersemangat. Kita sentiasa dalam keadaan yang macam bersedia untuk menghadapi sebarang ujian. Alright, dengan kata orang tu satu kekuatan. Kita boleh menghadapi segala ujian dengan kekuatan, dengan macam harmoni je. Tak ada rasa tekanan. Kita malahan rasa macam bersemangat untuk menerima tekanan dan cabaran ni, walaupun dia memang dia mencabar. Kadang-kadang saya cakap ni, saya pun ada cabaran, saya menangis pun ada, saya meronta pun ada. Tapi saya meronta ni sebab saya takut macam, yelah, kalau benda ni berlaku, apa kesan akhirat aku ni, Allah. Kan? So saya macam, semua orang ada benda tu, tapi saya cepat-cepat balik ke akhirat. Tak apa, ini adalah urusan dunia. Kan? Aku ni bukan boleh simpan benda ni sampai bila-bila. Aku mati dah tak guna lagi benda-benda ni. Baik aku hantar kat sana dulu. Aku nak hantar dekat Bangla dulu. Hantar semua duit gaji, hantar duit itu, hantar semua hantar. Kat sana lah aku suruh buat rumah kat sana. Sebab aku tahu aku akan balik ke sana. So itulah yang saya nampak, sedang bergantung pada Allah. Alright? Walaupun tak dapat, kalau kita bergantung pada Allah, kita tahu Allah hanya akan bagi yang terbaik untuk kita. Kalau kita usaha ni tak dapat, maksudnya benda tu tak baik untuk kita, ataupun belum lagi masanya untuk kita. Jadi kita teruskan usaha, right? InsyaAllah, right? So itulah benda yang Abang Bu nak share pada anda pada hari ini, dalam ilmu pada hari ini, ilmu segmen ni. InsyaAllah kita belajar sesuatu, saya harap kita belajar sesuatu. Alright, kita ada siapa ni? Kita ada Aslina, M2 mentor, Nabi Muhammad sebagai mentor kita. InsyaAllah Dewi Suryati dia cakap,
berusaha menyelesaikan masalah di samping mempelajari ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Alright, inilah yang kita dapat sama-sama kongsikan pada anda pada hari ini. Kita pun dah masa dah pukul 10 lebih. Saya ada urusan sikit 10 suku ni. Okey, kejap lagi. Alright, akak ni dah tulis dah. Mentor, Al-Quran dan pergantungan kepada hanya pada Allah. Alright, salam handsome. Audio tak best hari ni. Serius Audio tak best Alright, insyaAllah tak apa. Segala benda tu mesti ada sebab dia. Ini adalah bukan untuk anda tapi untuk saya. Mungkin saya perlu cari audio yang lebih baik. Itu je pengajaran dia. Jadi dia suruh saya macam, kau jangan nak buat macam tu je. Kau check dulu, right? Okey, apa-apa pun saya harap dapat belajar sesuatu. Alright, hari ini insyaAllah. Jadi saya doakan anda semua, Allah akan sentiasa rahmati, melindungi kita daripada sebarang ketidakbaikan yang berlaku di luar sana. Alright, dari segi wabak, penyakit, daripada niat buruk manusia, jin dan juga syaitan niat-niat buruk ni. Semoga Allah lindungi kita. Alright, dan Allah terus memberkati segala usaha kita dan merahmati kehidupan kita, memberikan usia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki kita adalah rezeki daripada sumber-sumber yang halal. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada riba dan kita terus diberikan kejayaan dunia dan akhirat, menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita akan bersama dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti insya-Allah, right? So itu jugalah. Okey, Rodi juga Okey, nanti insya-Allah saya betulkan balik benda ni dia mengacau sikit. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu insya-Allah untuk hari ini. Saya nak bagi tahu esok kita akan sambung. Kita ada lagi topik yang menarik dan kita bersantai setengah jam dan kita ambil ilmu setengah jam, right? So insya-Allah teruskan dan doakan saya untuk saya juga untuk saya best balik suara saya sebab saya masih belum kena jab kedua kerana masih ada batuk lagi, alright? Okey, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best Al-Quran semangatku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu